Kita ada Presiden Datuk Seri Muklis Mahathir, kita ada Timbalan Presiden Datuk Wira Haji Marzuki, kita ada juga ketua-ketua sayap kita, Datin Paduka Cik Asmah dan Dr. Abu Hafiz. InsyaAllah hari ini saya Ulia Aqamah bin Husamuddin selaku Ketua Penerangan bagi Parti PEJUANG Tanah Air akan mengendalikan PC pada hari inilah. Seperti biasa, bila kita kendalikan PC online, saya perlu ingatkan kepada tuan-tuan, yang pertama, tuan-tuan boleh letakkan nama tuan-tuan di ruangan chat, InsyaAllah, untuk kita bagi turn untuk tanya soalan nanti. Kita akan bermula dengan ucapan yang Tun Dr Mahathir Mohamad akan beri. Kemudian selepas selesai ucapan ataupun selesai maklumat yang kami nak sampaikan, baru kita buka Q&A kepada rakan-rakan media. Jadi kalau semua pun telah bersedia, Tun okey, dah sedia? InsyaAllah. Baik. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan PC ini kepada Tun Dr Mahathir Mohamad. Silakan, Tun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucap terima kasih kerana kehadiran ahli-ahli daripada media, dan saya akan menggunakan perjumpaan ini untuk menjelaskan mesyuarat mingguan yang diadakan oleh Parti Pejuang. Tiap hari Khamis pada belah pagi kita adakan mesyuarat Biro Politik, dan petang ialah mesyuarat Majlis Eksekutif Parti Pejuang. Yang perkara yang pertama yang kita bincang ialah berkenaan dengan masalah rakyat, iaitu rakyat sekarang ini menghadapi cabaran yang amat teruk, iaitu kerana COVID ini tiap hari beribu orang sudah dijangkiti dengan COVID-19 ini, dan hari ini lebih daripada 8,000. Bukan angka ini mengurang, tetapi dia bertingkat daripada 6, 7, sekarang ni 8. Entah bila dia nak akan sampai ke 10. Ini berlaku setelah kerajaan umumkan plan pemulihan negara. Amat jelas bahawa plan ini tidak berjalan. Plan ini gagal. Dan kita perlu fikir tentang cara lain. Dan ini bagi pihak Parti Pejuang, kita telah mencadangkan supaya diadakan satu majlis pemulihan negara, yang mana majlis ini ditumpukan spesifik kepada pemulihan keadaan rakyat, iaitu rakyat sekarang ini ditekan kerana COVID-19 dan dikenakan MCO, SOP dan macam-macam. Dan ini menekankan mereka sehingga ada dari antara mereka yang bunuh diri pun sudah ada, ramai. Dan di antara yang dijangkiti, setiap hari hampir 100 orang meninggal. Dan keadaan yang mereka meninggal ini amat menyedihkan, amat menekan keluarga mereka. Kerana ada yang tak dapat dirawat di hospital, terpaksa dikuarantin di rumah. Dan di rumah mereka jadi makin teruk sehingga mereka meninggal dengan keluarga mereka tak dapat buat apa-apa pun. Dan bila sudah meninggal, tak pun boleh memandi ke mayat, tak boleh kapan mayat, tak boleh sembahyang, dan mereka tidak pun dapat lihat mangsa. Jadi ini menekan rakyat sehingga ramai daripada mereka yang membunuh diri. Ada yang membunuh diri kerana tak dapat bayar sewa rumah. Banyak lagi lah tekanan kepada mereka. Ini yang diberi tumpuan kepada Parti Pejuang.
kami mencadangkan supaya diadakan majlis khusus ini. Di majlis ini mempunyai cara-cara tertentu sudah pun kita rangka untuk menangani masalah COVID ini. Dan cara-cara ini termasuklah mengadakan tindakan untuk mengurangkan kes baru. Jadi kalau ditubuhkan majlis ini dapatlah kita laksana. Kami yakin bahawa dengan tindakan yang kami akan ambil ini, kami dapat mengurangkan jumlah pesakit baru dan dengan itu mengurangkan tekanan jiwa yang dirasai oleh rakyat. Kami punya pendapat ialah ini tindakan untuk memulih keadaan rakyat ini adalah perkara utama. Kami tidak peduli tentang soal politik. Ada orang yang membuat bermacam-macam cadangan politik. Di antara mereka pun mereka tidak bersetuju. Jadi politik bukanlah cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh rakyat. Jadi kami tidak akan perkenalkan tindakan politik. Oleh kerana ini, maka kami telah terima notis untuk diadakan parlimen pada 26 hari bulan Julai ini. Kami menyoal, kenapa 26? Kenapa tidak segera? Kerana setiap hari ramai yang akan meninggal, ramai yang akan bunuh diri dan sebagainya. Jadi kita patut percepatkan tindakan kita. Tetapi nampak seolah-olah kerajaan masih juga ingin lewat-lewatkan. Mula dicadang bulan September. Bulan September berapa orang yang akan dapat penyakit ini. Tiap hari sampai 8,000 orang. Yang akan mati tiap hari 100 orang. Yang akan bunuh diri tiap hari 4-5 orang. Ini keadaan yang teruk. Jadi kenapa kita seolah-olah pandang perkara ini tak penting? Yang penting ialah nak tentukan kerajaan. Kerajaan apapun, tetapi kalau tak ada tindakan seperti yang dicadang oleh kita, maka kita tak dapat gedarkan kerajaan, gedarkan kedudukan rakyat. Itulah Parti Pejuang, kita ada cara-cara tertentu untuk menangani masalah yang dihadapi oleh rakyat. Itu adalah perkara pertama dan kita bersetuju dengan cadangan itu. Kita telah minta supaya speaker mengadakan mesyuarat parlimen lebih awal. Ini kita telah sampaikan dan kita juga akan memperkenalkan usul daripada pejuang berkenaan dengan penubuhan badan yang majlis pemulihan ini akan diadakan usul. Walaupun tak dapat dibawa awal, bila saja ada mesyuarat parlimen kami akan bawa usul ini. Kami tidak berpendapat tak ada keperluan untuk taklimat daripada kerajaan. Kami semua dah tahu dah plan pemulihan kerajaan dan kami juga lihat bahawa plan ini tidak sedikit pun berkesan untuk mengurangkan jumlah kes-kes baru dan segala masalah yang dihadapi oleh rakyat. Yang keduanya, saya ingin umumkan bahawa Parti Pejuang ini telah didaftarkan sebagai parti politik. Kita berterima kasihlah kepada kerajaan yang mendaftar Parti Pejuang ini dan kami berpendapat bahawa cara kami bukanlah untuk menimbul
masalah. Cuma kita buat melalui undang-undang. Tak ada sebab kenapa kami tidak boleh didaftar. Jadi akhirnya Parti Pejuang ini sudah didaftar dan mereka yang ingin menyertai Pejuang, mereka dialu-alukan bolehlah buat permohonan. Dan saya harap kita akan lebih cergas selepas ini. Kita juga diberitahu bahawa ada pengumuman yang dibuat bahawa ada parti-parti yang sudah tarik balik sokongan mereka kepada Muhyiddin. Tetapi kami dimaklumkan oleh Attorney General, pendakwa raya, bahawa pengumuman oleh ketua parti bahawa mereka tidak sokong Muhyiddin tidak bermakna bahawa ini akan mengurangkan sokongan kepada Muhyiddin. Dia boleh teruskan seperti biasa kerana pengumuman ini bukan dibuat oleh wakil-wakil rakyat tetapi hanya pengumuman oleh ketua parti. Kami terima kasihlah kerana penjelasan ini, tapi kami ingin beritahu bahawa di waktu Muhyiddin mendakwa dia dapat sokongan majoriti, dia juga tak ambil persetujuan daripada tiap-tiap wakil rakyat, khususnya daripada Parti Bersatu. Daripada Parti Bersatu, 6 orang kami tidak sokong tapi dimasukkan juga seolah-olah kami sokong. Jadi ini adalah satu pembohongan, dan jika kenyataan yang dibuat oleh Presiden Parti tak boleh diterima, sepatutnya kenyataan Muhyiddin tidak diterima. Tapi diterima dan Muhyiddin diisytihar sebagai Perdana Menteri. Tapi kali ini pula kenyataan Presiden Parti tidak boleh diambil kira. Itu nampak undang-undang ini dia berjalan kaki kiri, kaki kanan pun dia tak tahu. Ada kalanya kaki kiri, ada kalanya kaki kanan, dan kita tak boleh lagi bergantung kepada undang-undang. Kerana undang-undang ini ditafsir dan dikuasakan mengikut budi bicara, bukan mengikut undang-undang. Ya, itu selain daripada itu, kami juga telah rancangkan tindakan yang akan dimula di Langkawi, dan kami berharap pihak kerajaan janganlah halang, kerana penduduk Langkawi ini mereka menderita, tak ada pelancong datang, tak ada cukup kerja, tak dapat dilakukan, tak ada duit, tak ada makanan. Untuk menolong Langkawi ini, kita ada 2 rancangan. Satu daripadanya ialah khusus untuk menguatkuasakan plan kami bagi mengurangkan kes baru penyakit ini di Langkawi. Yang keduanya, kita ada tawaran, iaitu pihak yang menawar kepada kita ialah supaya kita semua penduduk Langkawi, 70,000 orang akan disuntik dengan vaksin yang boleh melawan Delta variant vaksin virus. Delta variant punya ni lah. Penyakit COVID tadi. Jadi saya harap janganlah lambat-lambatkan kelulusan. Janganlah henti tak bagi, kononnya ini tak betul, itu tak betul. Kononnya vaksin ini datang daripada negara China. Kami diberitahu bahawa di negara China 100 juta orang telah disuntik dengan vaksin ini, dan kita tahu masalah di negara China walaupun ramai orang, tapi masalah mereka
tidak seburuk seperti di Malaysia. Jadi saya harap pihak kerajaan bersedia untuk meluluskan permohonan kami. Kerana ini penting untuk Langkawi, dan jika Langkawi dapat kita beri tumpuan, dianya akan mempunyai kesan kepada daratan juga. Kalau kita dapat tentukan semua pelawat ke Langkawi sudah disuntik, dan kita cek lagi kalau mereka datang ke Langkawi, maka Langkawi akan hidup semula. Ini amat penting bagi rakyat Langkawi. Yalah, saya ni wakil rakyat Langkawi, tentulah saya nak jaga orang Langkawi. Tapi bagi saya ini bukan saja orang Langkawi. Cara yang kita nak guna ini, apabila dia ternampak berjaya, mungkin boleh dikembangkan ke seluruh Malaysia. Inilah perkara-perkara yang telah kami bincang, dan kami sekarang ini akan bergerak dengan lebih cergas kerana kami sudah didaftar sebagai parti politik yang sah. Okey, kalau ada soalan silakan. Baik, terima kasih Tun. Sebelum kita pergi ke soalan, mungkin Presiden ada apa-apa nak tambah ke? Datuk Seri Muklis, tak ada? Okey, kalau tak ada, saya buka kepada soalan. Tuan-tuan yang tanya soalan boleh ajukan, nyatakan dalam chat, dan kita akan bagi turn lah kepada tuan-tuan untuk tanya soalan. Ada soalan apa-apa dulu, tuan-tuan? Tak ada? Tak ada. Tak ada soalan? Oh, ada. Dia kata sekejap. Okey, kita bagi Ravin dulu daripada TMI. Ravin, boleh terus tanyakan soalan? Ravin, boleh tanya soalan secara kendiri kot? Hi Tun, Ravin from the Malaysian Inside. Yeah. Hi Tun, how are you doing? Fine, thank you. Tun, can I know when was the party's registration approved? Today. Just today. Yeah. All right, Tun. Thank you. The approval came from both the minister and the director. Thank you, Tun. Yeah. Ravin, I think also to clarify that today is also the last day of the 14 days given by the court for ROS to approve us. So basically they gave us the approval in the last minute, the last day. Well noted, Ulia. Thank you so much. No problem. Soalan lain? Ada yang lain nak tanya soalan? Okay, Fakrul daripada Malaysia Kini, go ahead. Assalamualaikum Tun. Waalaikumsalam. Okay Tun, ni nak tanya sikit sebab Tun sebelum ni pernah cakap yang pilihan raya tak sesuai kan pada waktu ni tengah-tengah COVID kan. Jadi dengan keadaan yang dah terjadi macam sekarang dengan penarikan sokongan dan sebagainya, adakah Tun mungkin akan memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin demi kestabilan politik dan negara? Kami tak terlibat dengan politik mereka. Waktu ini bukan masa untuk politik. Waktu ini masa untuk menangani masalah yang dihadapi oleh rakyat. Ramai daripada mereka yang jika tidak dibuat sesuatu, bilangan yang kes baru akan meningkat lagi. Hari ini sudah naik 8,000. Kita tak boleh jamin bahawa dia tak naik 10-12,000. Jadi kita jadi di antara negara yang teruk sekali di seluruh dunia. Ini hasil daripada kerajaan yang tidak cekap. Sebab itu kami tak akan kerjasama dengan kerajaan, tapi kerajaan patut bagi kebenaran kepada kami untuk menubuhkan badan ini
supaya rakyat dapat diselamatkan. Okey, baik. Terima kasih, Fakrul. Soalan seterusnya, Amy from SCMP. Go ahead, Amy. Hi, Tun. Congratulations on the registration of your party. Just you. one question. When Parliament convenes, will PEJUANG vote or launch a no confidence vote against the Prime Minister? What will PEJUANG's stance be? Thank you. We are only interested in proposing that there should be a special body to be known as Majlis Pemulihan Negara, which will deal with the current problem of this COVID-19, the number of deaths, number of suicide, etc., which also affects the economy and the social security. So we will focus on that. We are not interested in the politics of this thing. Oh, okay. Thank you, Tun. Okay. Selepas ini adalah Daim daripada Air Times, and then it would be Eileen from AP. Tapi Daim apparently dia tak boleh tanya soalan dia secara kendiri, jadi dia minta tolong saya untuk tanyakan soalan. Jadi Tun, soalan daripada Air Times, Daim adalah, yang pertama, adakah vaksin yang disebutkan adalah Sinovac? Yang kedua, adakah vaksinasi yang dimaksudkan akan merangkumi pelarian atau tahanan immigration di Langkawi? Dan ketiga, adakah program ini akan melalui jawatan kuasa vaksinasi kebangsaan? Ya, vaksin ini diberitahu kepada saya mampu untuk immunize COVID ni, Delta variant tu. Delta punya COVID ni. Jadi itu khusus pasal itu, dan sudah pun digunakan di negara China. Tetapi di Malaysia belum lagi diluluskan. Tetapi kalau kita nak ada testing ini akan mengambil banyak masa. Kita tak ada masa, orang mati. Jadi saya harap pihak kerajaan akan luluskan kegunaan vaksin ini. Ya, dia berjaya boleh immunize against ordinary COVID or the Delta variant yang menjadi masalah sekarang ni. Baik, go ahead, Eileen from AP. Hi, good evening, Tun. Ini Tun, I take note of your proposal for this Majlis Pemulihan, but in the event that this proposal is not accepted or cannot be realized, I would like to know what is PEJUANG's stand on the current political flux or limbo that we see now. Do you think that Muhyiddin should continue on since we can't have a prime election and there's no coalition or party that seems to have majority support? Do you think that a new leader should be appointed in the interim measure? What is your stand? Thank you. Yeah. This political problem is going to be there. They cannot agree among themselves. So they are just delaying action to be taken to help the people. We are only interested in helping the people at this moment. We are not interested about the political side, whether we support the government or we don't support the government, or there is a change of government. None of this will help. We have seen this already. Therefore, we expect the government to approve our request that we should set up this body and take all the necessary action. But if they don't approve, then we will have to try on our own how much we can help. But it will be very limited. Lots of people are going to die because the government doesn't want to approve. Already people are dying
I mean, you have come up to 800 over, 8,000 over. People are killing themselves. They are committing suicide. But this government is delaying approval of a very simple thing. If it is a vaccine that has never been tested, never been used, we can understand. But in China, this vaccine has been used on 100 million people. What tests do you want to carry out anymore? So we hope that the government doesn't, for political reason, stop us from doing this thing. What we can think of is that the only reason why they cannot approve is political. They may think that, this PEJUANG, they may be become popular if they succeed. But we are not interested in getting popular or not. We are interested in putting an to stop and reduce the number of new cases that are happening every day, including the death and the suicide, and also all the other problems faced by the people. Tun, sorry, can I just clarify? Are you saying that that Muhyiddin remains as PM and this Majlis be formed? I'm just trying to clarify that part about, does the PM still remains in power while you have this Majlis? Well, the AG says he has to remain. He is entitled to remain. That is the AG's opinion. You want to do anything about him, you can do what you like. You want to change the government or whatever. But this creation of this body is to us the most important thing. Thank you, Tun. I hope it's clear, Eileen. If you need more clarification, maybe then you can talk to us. I'd like to give it to Radzi from Malay Mail. Go ahead, Radzi. Assalamualaikum, Tun. Tun, saya nak dapatkan maklumat, adakah bagaimana bentuk Majlis Pemulihan Negara ini? Dia consist of ahli parlimen ke atau macam mana ke, atau macam mana bentuk yang nak Parti Pejuang cadangkan mengenai Majlis Pemulihan Negara ini? Ya, badan ini akan dianggotai oleh orang yang faham tentang masalah. Sekarang ini masalah health, iaitu masalah jangkitan penyakit virus. Jadi orang yang semacam itu, pakar dalam bidang itu akan menjadi anggota dalam badan ini. Di masa yang sama kita juga sedar kesan terhadap ekonomi. Jadi ekonomis pun bukan ahli politik, tidak. Orang luar boleh jadi anggota daripada badan ini. Juga psikiatris, sosiologis akan dibawa masuk supaya kita dapat dengar pendapat mereka. Tetapi tentulah kita perlu adakan kuasa. Kuasa mesti diberi. Kalau tak bagi kuasa, kita nak jadi advisor, tak gunalah kita jadi advisor kepada kerajaan. Kerana kerajaan ni tak buat apa pun. Semua kalau datang daripada online ditolak. Sebab itu kita nak ini satu badan independen tapi mempunyai authority to carry out work to help the people. This is our the form of majlis that kita nak buat. Bukan parti politik. Bukan ada calon wakil-wakil daripada parti politik. Ya, this is a professional thing. Mungkin ya. Jadi siapa yang akan mengetuai majlis ini mengikut cadangan? Orang yang layak lah. Orang yang ada pengalaman. Jadi saya tak nak sebut siapa pun. Tapi nanti ada kod orang kata kita nak rebut kuasa lah itu ini. Tak ada. Ya, kena ada orang yang berpengalaman menangani masalah
krisis yang semacam ini. Kalau kita panggil orang yang tak ada pengalaman kerana dia orang politik, jadi patutlah bagi kepada dia, saya ingat majlis ni tak akan dapat bergerak. Okay, terima kasih Tun. Sama. Okay, ada soalan lagi? Any more questions? Maybe from our international press? Ada soalan yang nak ditanyakan lagi? Okay. Kalau tak ada, saya rasa mungkin kita boleh end the session kot. Tuan-tuan, saya bagi last call kalau ada soalan lagi. Takut mungkin ada yang type dah lambat sikit masuk ke. Okay, tak apa. Baik, terima kasih banyak. Ada satu. Nasib baik sempat belum saya tutup. Go ahead, Pocket Times. Yep, see ya. Good afternoon, Tun. I'm Sia from Pocket Times. I have some questions to ask. Firstly, you say that PEJUANG is not interested in political problem, but politics is closely related to fight against the pandemic and helping the people. So now we all know that the government is not doing well, apart from asking the government to approve funding and help the people. So do you think Muhyiddin is going to, should he step down or is he going to resign? The punishing will have to come from the government, whatever government. We are not interested in who is the government, but this body must be given authority and must be financed by the government, because we will need money, some money, not very much, I think, but the government is duty bound to help the people. We are not taking this money for ourselves. This is for the people. At this moment, the government is in a state of flux, not certain whether it has the majority or it hasn't got the majority. All these things are affecting the politics of the country. Yes, politics is important, provided it is strong and stable, able to make decisions. But we find that this government has not been able to deal with any problem. We started off quite fine. The number of cases was not big. And then they decided to have election in Sabah. And then the number shot up to 2,000. And then they decided that we should have emergency. The number shot up to 9,000. And just as he was improving a little bit, or they decided to introduce their plan, and then the numbers increase. So we see failures all the way with this government. This government needs to support a body that is a professional body that is not interested in the politics of this thing. We are interested in only reducing the number of new cases infected by this virus. That is all our intention, and I hope that the government will not sabotage it by refusing to give money or refusing to permit things to be done. Okay. Next is Rahimi from Malaysia Reserve. Go ahead. Assalamualaikum, Tun. Rahimi from Malaysian Reserve. Tun, you've made it very clear that PEJUANG is not interested in politics and intend to propose this Majlis Pemulihan Negara in the Parliament. Having said that, the government now is very shaky with UMNO exiting the Perikatan Nasional Pact. In the events of Tan Sri Muhyiddin Yassin step down, Tun, are you going to offer your service to be the interim Prime Minister? That is not our priority. If it happens, then we have to do something about it, then we will think about it. But our priority now is to tackle the
the pandemic. That is what is important to us. So whether he is down or out or in or whatever happens to him, that is due to this confusion in the political scene in this country. Everybody wants to become prime minister. All they care about is how much money they will get. That's all. They are not interested in serving. They're not interested in tackling the problems faced by the people. Okay. Ada soalan lain? Is there any more questions to ask? Sebelum mungkin kita akan akhiri PC kita. Tak ada? Okey, baik, terima kasih kepada semua rakan-rakan media kerana sudi hadir. Thank you for being part of the PC. Again, I think it's important for us to reiterate that from Pejuang, our focus is for the people first. We believe that political solution is not the way to go right now. And at this moment of time, we are focusing on what we're going to do for the country. And let's move forward from there. Because in the end of the day, I think everybody is quite in a deadlock. No one knows where or what to do precisely, and Pejuang has offered what we have suggested. So again, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan berjumpa lagi di sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.